العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk kita bersama-sama berada di rumah Allah Ta'ala ini. Dan moga-moga apa yang kita lakukan ini menjadi satu amal kebaikan yang dicatat di dalam buku amalan masing-masing, yang menjadi keuntungan kepada kita di akhirat Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali kitab Riyadhus Salihin dalam bab Al-Muraqabah, yakni bab pengawasan diri. Hadis yang ke 62. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رعبتيه إلى رعبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Maksud hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari ketika sedang kami duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian amat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda menunjukkan dia seorang musafir dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan kedua-dua lututnya bertemu dengan kedua-dua lutut baginda. Kemudian diletakkan pula kedua-dua tapak tangannya di atas kedua-dua peha, lalu kedua-dua pehanya. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku mengenai Islam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ialah
kamu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitillah. Sekiranya kamu berupaya sampai ke sana. Lelaki itu berkata, benar. Lalu kami berasa hairan. Dia lelaki yang bertanya, dia pula yang mengiyakan. Kemudian ia lelaki bertanya lagi, beritahu kepadaku mengenai iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahawa engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman dengan qada qadar Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Lelaki itu berkata, benar. Lalu lelaki itu berkata lagi, beritahu kepadaku mengenai ihsan. Sabda Rasulullah SAW, ihsan itu ialah bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah tetap melihat kamu. Lelaki itu berkata lagi, beritahu kepadaku bilakah akan berlaku hari kiamat. Jawab baginda, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu berkata, kalau begitu terangkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW berkata menjelaskan, tanda-tandanya ialah hamba perempuan melahirkan tuannya perempuan dan engkau dapati orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, yang hidupnya susah, penggembala bina bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu beredar meninggalkan tempat tersebut, dan aku, yakni Umar, terus bersama Rasulullah SAW buat satu ketika. Kemudian baginda bertanya, tahukah kamu siapa lelaki yang bertanya tadi? Jawab Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda berkata, sesungguhnya itulah Jibril AS datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis ini riwayat oleh Muslim. Jadi hadis yang panjang pada pagi ini dalam bab pengawasan diri ataupun al-muraqabah. Hadis ini riwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kita tahu Sayyidina Umar ini merupakan sahabat Nabi yang besar dan masyhur. Nalilah Sayyidina Umar sebelum daripada Islam, dia adalah di antara orang yang hebat, dan dalam hebat dia tersebut bila masuk Islam, maka Sayyidina Umar Al-Khattab ini terus berubah daripada zaman jahiliyah kepada zaman mendapat nur cahaya daripada Allah Subhanahu. Ini kita tergadah berkenaan dengan latar belakang Sayyidina Umar Al-Khattab yang sebelum daripada masuk Islam sehinggalah dia masuk Islam. Dalam hadis ni Sayyidina Umar Al-Khattab menceritakan pada suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab ni ketika bersama dengan Nabi SAW, tengah duduk sama dengan Rasulullah. Batu tung ada sahabat-sahabat Rasulullah ni. Kerana dapat duduk sama dengan Nabi. Kita umat Nabi Muhammad dah boleh lah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi telah wafat. Boleh bersamanya bila kita banyak selawat, banyak kita kasih pada Nabi, banyak kita ingat pada Rasulullah, buat apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal apa yang dilarang oleh Rasulullah. Maka itulah yang akan menjaminkan kita duduk sama dengan Nabi SAW paling dekat dengan kita di padang mahsyar ketika hisab oleh Allah Ta'ala. Amalan kita dihisab, situlah tempat yang kita boleh bersama dengan Nabi SAW. Sebab Nabi ni hebat, dia boleh bagi syafaat kepada umat, bukan umat Nabi Muhammad saja, sekalian manusia. Batulah kalau kita nak sama dengan Rasulullah,
Sahabat dulu boleh sama dengan Rasulullah sebab dia duduk sekali dah sezaman dengan Nabi. Kita tak boleh. Maka bila nak duduk sama dengan Rasulullah juga, maka banyakkanlah kita kasih kepada Nabi, mengasihi daripada kita kasih kepada yang lain. Barulah dapat kita duduk di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu hidup kita ni jangan lupa pada Rasulullah. Sebab akhirat Nabi tak pernah lupa pada kita, umat Nabi Muhammad. Ketika berada di Telaga Kautsar, maka Nabi akan panggil umat dia, mari minum air. Ajak minum. Untuk kelebihan yang begitu banyak, minum sekali hilang dahaga selama-lamanya. Nabi tahu kenal umat dia seorang. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat untunglah. Rasa bangga bila duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang tak bangga. Tak bangga ke mana? Duduk dalam majlis ilmu biasa je. Tapi kalau pergi tempat-tempat, duduk sekali dengan MB, duduk sekali dengan PM, duduk sekali dengan YB, bangga. Kita sedar dalam majlis ilmu ni, duduk kita bersama dengan para malaikat. Bukan gambar-gambar. Dalam majlis ilmu. Taman-taman syurga. Kita duduk dalam majlis ilmu, patut kita rasa seronok. Tapi tak seronok mana juga. Duduk kedai makan bersama dengan orang pakar tinggi-tinggi. Hari ni bersama dengan jawatan kuasa masjid. Suka sangat boleh belajar. Tapi sahabat Rasulullah, dia lebih lagi. Duduk bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu sahabat duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian putih. Dan rambut sangat hitam, tidak ada menunjukkan dia seorang musafir. Mari tiba-tiba seorang lelaki. Siapa dia? Nabi sebut dalam akhir ni, tanya, ya Umar, atadri manil sa'il? Mu kenal tak siapa hang mari dah? Sayyidina Umar kata, aku tak kenal siapa mari. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Batu malaikat Allah Taala, dia boleh berupa rasa dan dia boleh tasyabbuh. Menyerupai manusia. Manusia bila menyerupai dia comel. Cantik dan indah bila dilihat. Ni malaikat Allah Taala. Tapi kalau iblis boleh berupa kau. Iblis boleh berupa dua benda. Pertama manusia, yang kedua haiwan, binatang. Rupa ular, kala jeking, binatang-binatang. Tapi bila iblis ni dia berupa, tidak jadi kecomel lah, jadi huduh. Berupa manusia jadi huduh sebab perangai dia huduh. Malaikat tak, malaikat bila berupa yang cantik-cantik, comel-comel, malaikat Allah Taala. Kalau berupa sebenar ada balik awal belaka. Sebab Nabi Musa alaihissalam pernah tengok dah malaikat Jibril alaihissalam. Minta dengan malaikat Jibril, boleh tak berupa hak sebenar? Ada berupa manusia nak hak sebenar? Lalu malaikat Jibril alaihissalam pun berupa hak sebenar. Dah lama mana tengok kejap, anda besar sangat malaikat Jibril alaihissalam terus pengsan. Nabi Musa bukan orang barang. Tapa orang Mesir pas sekali tapa, cerita dalam Quran. Terus pengsan, mati terus. Pengsan mati terus. Tapa baru. Ni hebat Nabi Musa. Minta pula dengan malaikat Jibril alaihissalam. Minta malaikat Jibril suruh berupa tengok dia pengsan. Kalau kita kan setakat pengsan biar kecil terus. Dah nak tengok kita. Sebab dah gerak. Nabi SAW pun pernah tengok malaikat Jibril alaihissalam. Besar dan mempunyai berapa ratus sayap. 600 sayap. Besar malaikat Jibril alaihissalam. Tapi mari ni malaikat Jibril dia tasyabbuh, merupai seorang lelaki. Dan rupa seorang lelaki pula comel, pakaian kemah. Tak ada kedut, tak ada benda. Orang baru macam baru pakai saat ni baju. Maknanya baru pakai. Kalau kita dah nak pergi masjid, nak pergi surau, kita gosok jubah, gosok baju Melayu, gosok kain plekat dan sebagainya, nak pergi masjid dah, kita gosok baju comel, kita pakai. Kita naik kereta dah jauh dalam 3 km je,
Siapa di masjid, kalau kita bangun daripada kereta, keluar kereta, warna baju kita keduk habis dah. Tu dekat 2 km 3 km. Maknanya hak mari ni kepada Nabi SAW macam baru pakai tadi pakaian putih dan comel dan nampak kemah pakaian. Yang mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan rambut serba hitam. Tak ada sikit pun menunjukkan orang ni musafir, sebab sahabat dia kenal tak mana-mana orang yang berada di Mekah, tahu belaka. Tak kenal siapa dia yang ada di Mekah. Bila kenal, tiba-tiba mari orang luar, bukan orang Mekah ni. Tak. Jadi pelik tengok ni. Semua sahabat Nabi tengok pelik. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ru'batayhi ila ru'batayhi. Duduk di hadapan Nabi, terus duduk. Jalan, terus duduk. Bila malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Allah Taala menyupai manusia, tak ada orang boleh kacau, tak ada orang boleh kosek. Nak pergi stone, nak pergi kenak tak boleh. Ni kelebihan. Bila tu malaikat Jibril pun datang. Lelaki ni terus duduk di hadapan Nabi. Fa asnada ru'batayhi ila ru'batayhi. Duduk pula, maka belaga lutut di antara Nabi dan juga lelaki tersebut. Duduk depan Nabi, belaga lutut. Rapat lutut Nabi dengan rapat lutut lelaki ni dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan pula kedua-dua tapak tangannya di atas kedua-dua pahanya, lalu dia berkata, tangan tu letak atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letak atas paha, lalu tanya pada Nabi, waqala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabar gak pada aku tentang Islam. Malaikat Jibril alaihissalam mari pada Rasulullah, tanya pada Nabi, khabar gak pada aku tentang Islam, benda gak Islam ni. Lalu Nabi SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi pun jawab. Islam ini iaitu kamu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitillah sekiranya kamu berupaya sampai kepadanya. Ni nak sebut pada kita rukun Islam 5 perkara tu. Pertama syahadah, kedua sembahyang, ketiga puasa, zakat, haji. 5 perkara ni rukun Islam. Bila sebut rukun Islam, wajib tak buat? Wajib buat. Dah padah nak bagi 5 rukun ni. Ada orang kata, dah kita buat dah, kita sembahyang dah kan, kita buat haji dah, kita puasa, zakat kita keluar lagi, ikut Islam dah ikut je. Tu kewajipan menjadi rukun. Rukun ni panggil tiang utama, barang utama. Maknanya kalau kita buat ni secara zahir jelas dia Islam. Tapi yang sebenar Islam lagi tak lagi, banyak lagi kewajipan lain. Macam rukun sembahyang tu. Rukun sembahyang kita buat, kita akad takbir Allahu Akbar, niat cukup. Ni akad takbiratul ihram, ada niat baca Fatihah, rakaat, sujud, cukup. 13 rukun sembahyang kita. Panggil sembahyang tak? Panggil sembahyang dah kan panggil tak sembahyang. 30 tahun dah kita buat gitu, panggil sembahyang tak? Sembahyang tapi 30 tahun dah ambil wudu. Wudu tak ambil, dah kira sembahyang tak? Tak mayang dah. Itu nak sebut pada kita bukan 5 rukun Islam ni. Maknanya padang dengan ni dah banyak lagi kewajipan lain. Macam kereta kalau ada enjin, ada body, ada tayar 2 tu, ada steering.
cukup panggil kereta tak kira. Panggil kereta lah. Dah. Dalih kereta lebih. Ada tayar, ada body. Dah. Boleh bawa pergi mari, panggil kereta dah. Dah. Dah cukup tak dengan gitu je? Dah cukup lah. Kena tambah hak lain pula. Wajib palai ada kosing. Dah. Ada benda lain pula. Baru panggil kereta, baru lekat. Macam gitu kalau rukun Islam. Jangan kita ingat rukun Islam hak 5 perkara ni banyak lagi kewajipan lain. Kewajipan dia menutup aurat. Ada tak dalam rukun Islam 5? Ada. Menutup aurat. Ada. Ada. Dah apa wajib bakal kau? Dah kalau dah mengata 5 rukun ni saja kita kena buat. Dah. Rasa akan dua kalau laju bagi bagai sudah. Tapi tak gitu apa? Sebab rukun Islam menjadi asas kepada kita. Dan yang lain kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala. Lepas tanya satu persatu. Batu tengok dalam ni Nabi SAW khabar tentang Islam. Mula-mula kali an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini asas kepada Islam. Orang sebut ni dalam keadaan kafir dapat Islam, dalam keadaan duduk dalam neraka keluar neraka masuk dalam syurga. Dah kalimah tauhid. Batulah kita agama Islam, kita belajarlah 3 ilmu menjadi fardu ain kepada kita. Ilmu akidah. Ilmu akidah duduk dalam ni. Yang keduanya ilmu dia yang kedua. Ilmu syariat. Menjadi fardu ain kepada kita. Semayang, zakat, haji, ada sebagainya, ilmu syariat. Yang ketiga kena ambil ilmu yang akan disebut ihsan ataupun ilmu tasawuf. Tak? Supaya dia bila cukup 3 ilmu dalam amalan kita baru berguna. Tak? Kalau ada ilmu akidah saja, syariat tak buat, tak ada tasawuf, tak pakai rawat. Tapi dapatlah tiket syurga, tak jadi VIP masuk dalam syurga. Lambat sekali, bakar dulu dalam api neraka. Habis dibakar dosa, berat dah amalan, barulah dibawa masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Itu bagi orang yang mengamal saja ilmu akidah. Ilmu akidah ni itiqad dalam hati, iman tu lah. Usuluddin, itu panggil ilmu akidah. Ilmu tauhid sama lah. Ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu i'tiqad, ilmu usuluddin sama je. Semua sekali tu nak mengiyakan hati kita pada Allah Subhanahu Taala. Batu asas pada kita 2 kalimah syahadah ni. 2 kalimah syahadah ni bila orang nak masuk Islam, wajib dia lafaz. Lafaz ke mana kut bahasa Arab dan dia faham. Hukum mula-mula gitu. Lafaz kod bahasa Arab dia faham apakah maksud sebenar, dan mengiyakan dalam hati dia. Ni syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab Syafi'i wajib disebut syahadah ni. Asyhadu an la. Walaupun di sana ada perbahasan ulama sebut aja la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam dah dia. Tapi dalam kita wajib sebut aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Dan mesti sebut hak depan kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah boleh sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tak sah. Tak sah. Ada orang buat balik gitu. Tidak sah. Maka kena sebut tu dulu. Dan mesti faham makna satu persatu. Melainkan dia tak mampu nak sebut dalam bahasa Arab. Tak mampu nak sebut dalam bahasa Arab. Ada orang lidah dia pelak, tak mampu nak sebut dalam bahasa Arab. Dah buat guna, mudah sebut dalam bahasa yang dia fahami. Itu Islam ni tak kokong gitu. Islam ni mudah saja. Maka sebut dalam bahasa yang dia fahami. Dah masuk Islam, kita kena ingat bukan daftar jabat agama kan. Tu undang-undang dari segi dunia. Orang nak masuk Islam, ada orang pernah tanya umur dalam 15 tahun dah nak masuk Islam ke mana? Kalau masuk lagi keluarga marah. Ada orang kafir nak masuk Islam umur 15. Undang-undang kata umur berapa? 18 tak? 18 baru boleh dibebas nak cari agama mana-mana. Bila umur 15
di bawah mak ayah dia lagi. Dan orang gua ni dah kita tahu dah dia ngadu pada kita dah. Kita minat Islam ni, nak masuk Islam orang gua ni dah. Tunggu umur 18 bodoh kalau gini kita. Jangan tunggu umur 18. Jangan tunggu. Dah ni nak masuk ke boleh. Islam ada cara dia, kaedah dia. Walaupun undang-undang mengata 18. Salah dari segi undang-undang. Tapi boleh kita ajar dia syahadah. Dah semayang dia ajarlah slow-slow. Dah masa tu dalam keadaan terkepit, duduk dengan keluarga gini awak guna. Ada banyaklah kaedah minta dia semayang luar daripada rumah dia, cari tempat-tempat tersembunyi, tak mampu tak apa bagi dia sebab dia baru masuk Islam. Dia muallaf. Bukan kita masuk Islam sunat lagi. Tu mula-mula lu tanya sunat lagi, kena sunat dulu. Jangan tu. Kita biasa ajar orang masuk Islam gitu. Bahasa Islam sunat lagi, dah sunat. Ingat potong. Jangan takut orang, jangan gitu. Ajar selo-selo Islam satu-satu. Fardu ain tu jadi asas pada dia tentang semayang, tentang puasa bagi dia. Dan dia tak mampu daripada 16 hingga 18 tahun tersebut tak mampu. Duduk di pengetahuan keluarga dia. Nak gua ni tak ada cara. Dia terpaksa ada sekali-sekali skip semayang dia. Bukan tak wajib bagi dia, tapi dia terpaksa skip. Ada terpaksa qada dan sebagainya, maka dibenarkan disyarat dengan kaedah nak lari pada maslahat yang lebih besar. Kalau ada masalah lebih besar timbul. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah gitu juga. Nabi 3 tahun berdakwah secara sirriyah. Dalam keadaan tersembunyi. Sembunyi mana? Tak khabar aku ni Islam, tak khabar. Buat ibadat pun sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Di Mekah Nabi SAW. Gitu cara dia. Batu dengan kalimah, 2 kalimah syahadah ini, orang kafir masuk Islam, orang dijanjikan dalam neraka dah, diberi dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Ni hebat kalimah ni. Batu orang yang dapat mengaji kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid ni. Batu ulama dia pecah saja dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah tu saja pun ulama buat tebal kitab-kitab ni dalam kalimah la ilaha illallah. Ni nak sebut hebat kalimah ni. Batu bukan barang-barang kalimah ni. Bila hebat, kita zikir dah dalam hidup kita, sebut la ilaha illallah. Jangan lupa zikir tu. Kalimah ni hebat, bukan barang-barang. Orang kena bakar dalam api neraka, ada kalimah ni kecil sikit, sebesar zarah duduk dalam hati dia. Walaupun dalam dunia dia dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah sebut dengan lidah dia, dah sebut dengan lidah dia di dunia, tapi dalam hati dia ada sedikit saja Allah Ta'ala beri bagi dia syurga Allah Ta'ala. Ni hebat. Batu kita ni jangan awak main. Kalimah kecil, kalimah yang kecil saja tapi begitu besar. Batu kita duk tahlil tu, jangan awak lebih-lebih kurang baca molek. Ni ramai orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ramai orang tahlil. Dia mati hamzah tu pula. La ilaha illallah, sebut comel. La ilaha illallah, sebut comel. Supaya dia dapat fadilat yang betul besar di sisi Allah Ta'ala. Batu ketika timbangan amal, kita tengok timbang amal kita ni, tengok sama. Amalan baik, amalan jahat sama. Nabi SAW ni mari. Dia mari, dia tengok umat dia di timbangan mizan. Timbangan mizan ni Nabi duduk situ. Nabi tunggu umat dia. Siapa tengok timbangan amal baik jahat baik sama juga. Nabi pun buat keluar satu helai kertas, tak ditimbangan amal kebaikan. Berat terus amal kebaikan, maka ringan amal kejahatan. Dapatlah syurga pada Allah Ta'ala. Dan dia ada dalam kertas tu, kertas keping halus kecil Kak yang kecil saja. Kecil tak situ ada kalimah la ilaha illallah. Tak tu berat terus amal kebaikan. Jangan awak main kalimah ni. Ini kelebihan kalimah ni. Batulah Islam hukum utamanya syahadah. Ini mula-mula sekali. Lepas tu buat ibadat-ibadat yang lain
Sehinggalah kepada yang kita mampu, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, sehingga kita mampu buat haji dan mampu untuk sampai di Mekah, iaitu Baitullah. Bila mampu sampai sana baru wajib kita pada kita. Ada orang tak mampu pun nak pergi juga. Ni masalah kepada kita. Jadi nyusah ke diri kita, sehingga kan tanggungjawab lain kita abaikan. Ni jadi salah dalam fahaman kita. Nak pergi haji tapi sehingga tanggungjawab tinggal. Tak boleh gitu. Sebab menjadi kewajipan bagi orang yang menunai haji, iaitu man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu sampai sana. Kalau tak mampu, tak wajib. Mampu mana? Segi PT, dari segi keselamatan, boleh sampai sana. Tak semua sekali. Tak. Kalau mampu barulah kita menjadi kewajipan. Kalau tak mampu, tak. Ada orang kata kupu pitih daripada kecil pakai besar. Boleh, sunat saja, tak wajib. Tak. Ada orang kupu pitih nak pergi haji, wajib, tak wajib, sunat saja. Tak. Batu ibadat pada Allah Ta'ala ni, ibadat yang kita buat tidak beban. Dan beban warna kok mana sekalipun ada ruksah, kerenanan di sisi Allah Ta'ala. Macam semayang, kita musafir, gaduh nak pergi mana-mana musafir, ada qada, ada qasar dan juga ada jamak. Dia ada masalah. Orang sakit tak boleh semayang berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, boleh kelip-kelip dengan mata. Tak boleh kelip-kelip dengan mata, semayang dengan hati. Allah Ta'ala beri. Orang yang puasa, orang perempuan mengandung puasa pada bulan Ramadan, dah mampu kan. Kalau puasa juga kesan pada anak, dia pun berbuka. Boleh, harus berbuka, tapi kena ingat wajib ganti pada hari yang lain. Setelah kamu beranak semua, selesai dah kedah, maka wajib ganti pada hari yang lain. Tapi boleh buat berbuka, boleh, harus dia berbuka. Takut anak. Takut anak. Ataupun orang tua yang sakit sangat-sangat, harus juga berbuka. Sakit mana, dah mampu nak puasa. Kalau puasa juga mati. Puasa juga pecah perut. Puasa juga daripada gastrik jadi kanser. Contohlah. Bila gitu harus dia berbuka. Wajib bagi dia bayar fidyah. Sehinggalah kalau contoh ada kemampuan untuk baik, dia qada kembali. Dia qada kembali. Tapi kalau tak mampu untuk dia qada, dah mampu dah. Kalau akan datang dah umur 1-2 bulan. Maknanya 1-2 bulan dah. Dah nak ganti, ada hari dah, dah bayar fidyah. 1 hari 1 jumpa. Tak bayar pun. Ni jadi pada kita ni, kita bayar fidyah. Itu kaedah dalam Islam yang begitu hebatlah. Dalam syariat tak memberatkan pada kita. Lalu selepas daripada malaikat Jibril alaihissalam yang berupa seorang lelaki bertanya pada Nabi, Nabi pun jawab, malaikat ni kata qala sadaqta. Sebut tadi tu benar ke? Sahabat kau penimpal lagi, tanya tiba-tiba membenarkan pula. Tanya dah, tiba-tiba benar pula. Maknanya bukan sebarangan lah mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ni bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi ditanya lagi, cerita gak pada aku, khabar gak pada aku berkenaan dengan iman. Kemudian Nabi SAW pun beritahu, iman ialah bahawa engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman dengan qadar Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Jadi ini menjadi ulama buat rukun iman. Menjadi asas kepada kita
keimanan pada kita pada Allah Subhanahu Taala. Tak. Jadi rukuk iman. Ni ulama ambil ni bukan ulama buat biasa-biasa ambil barang-barang kita pakai ikut suka tak. Ulama dia ada kaedah dia. Tak. Setiap mazhab mazhab dalam akidah ada kaedah dia. Mazhab dalam syariat ada kaedah dia. Mazhab dalam tasawuf pun ada kaedah dia yang dibuat oleh ulama. Sebab itu kita tak dibenarkan mudah-mudah kita tukar mazhab tu. Sebab ada kaedah. Satu-satu istidlal dalil-dalil hukum yang diambil oleh ulama. Ada kaedah masing-masing dibuat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh ada kaedah dia satu-satu. Pengambilan dalil, pengambilan hukum hakam dalam dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana pula terdapat lagi dalil-dalil hukum yang diambil, bukan sekadar Quran hadis aja, tapi di sana ada juga qiyas, ada juga ihtisan, ada dan sebagainya, banyak lagi dalil-dalil hukum yang diambil, kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama. Antaranya qaulus sahabi, diambil hukum daripada qaulus sahabi. Ni yang sebut pada kita kaedah yang dibuat oleh alim ulama. Lepas tu kita jangan mudah-mudah. Dalam kaedah ambil hukum daripada Al-Quran. Contoh wuduk. Wuduk. Wuduk, rukun wuduk yang akhir kalim dia tertib. Tertib. Yang keenam tertib. Siapa ingatlah, maknanya pertama tu kita tahu dah. Pertama niat, yang kedua basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala. Ukur-ukur semua sekali, akhir sekali tertib. Dalam tertib tu lah dah ulama ambil mana? Dalam Quran sebut dah? Dah sebut. Dalam Quran dah sebut. Apa jadi gitu? Merujuk kepada kaedah yang dibuat oleh ulama dalam ilmu lughah. Iaitu waw. Dia ambil hukum satu-satu. Sebab tu Islam ni dalam mazhab ni ada kaedah masing-masing dah. Di sana ada mazhab mengatakan wa tu wa'atah. Bila wa'atah tak ada tertib lah. Ada mazhab tak ada tertib. Dah ayat pakai tertib. Dah guna. Boleh ambil kaki dulu, boleh ambil tangan ke siku dulu. Tapi dia tafsir melalui kaedah hukum yang dikeluarkan oleh mereka lah. Satu-satu beza. Di kita mazhab Syafi'i kalau ambil kaki dulu tak sah lah. Sebab dia sebab kita ada tertib satu-satu, hutang satu-satu. Ada susunan. Di sana ada perbahasan juga di sisi ulama. Kita dah boleh pakai, jangan awak pakai balik lagi. Ustaz kabut dia ada mazhab boleh. Dia pakai punah kerana habis, jangan pakai. Tu kena tahu dulu mazhab tersebut. Di sana ada perbahasan. Di sisi ulama. Jadi kita ni ikut tertib satu-satu. Jadi ambil wuduk dengan cara tertib. Muka dulu, tangan hingga ke siku, basuh sapu kepala, basuh kaki pula satu-satu. Itu nak sebut pada kita kaedah ulama ambil hukum. Batu di sana adanya kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama, maka kita kena ikut. Macam kita ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, kita ambil mazhab mana? Mazhab mana? Asy'ariyah, selagi segi dia. Cari. Ada dua ni. Tolong cari biar kita faham. Bila kita faham, mudah kita. Untuk kita duduk dalam kaedah ni. Bila mari ilmu pelik-pelik, hak sosang-sosang sebab kaedah ulama buat dah, maka tak akan lari dah pada kita. Contoh paling mudah. Okey, saya pernah sebut dah dulu dalam ilmu akidah, dalam menafsirkan Al-Quran, yang mana Nabi Adam AS mendekati pohon khuldi, makan buah tersebut, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dan Hawa ke atas muka bumi Allah Ta'ala. Dalam kaedah ulama letak, kalau kita ngaji ilmu akidah, kita ngaji satu kaedah, iaitu sifat wajib bagi Rasul. Benda sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, fatanah, tabligh. 4 kaedah, 4 wajib bagi. Wajib mana? Wajib akan mesti ada, wajib ada pada Rasul. Kalau tak ada 4 ni, bukan Rasul dia. Gitu lah. Dan kita memang dah boleh 4 ni, tapi kita wajib beramal pada 4 sifat Rasul. Sidik, wajib dah kita beramal dengan sidik benar, wajib. Dah boleh kita menipu, haram. Kita wajib beramal. Kalau kita dah buat,
kita dah buat berdosa. Tapi bagi Rasul memang ada, wajib ada. Dari segi akal kita tak boleh kata tak ada, wajib dia ada pada Rasul, pada Nabi Allah Ta'ala. Contoh pada Nabi Adam AS. Dan kalau gitu Nabi Adam turun ke bumi dalam keadaan zulmah. Disebut dalam Al-Quran zulmah, iaitu dalam kegelapan, dalam keadaan tidak ada nur, cahaya. Maknanya dalam keadaan kesilapan. Dan Nabi Rasul buat salah tak? Nabi Rasul buat salah tak? Kalau Nabi Rasul buat salah, maka menunjukkan bahawa Nabi Rasul tidak ada sidik. Betul tak? Ada buat salah. Mana Nabi Rasul dah betul atas belir dia tu, dia menyampaikan mesti ada tak benar, sebab dia buat salah. Tak? Tapi dalam kaedah ilmu, ulama buat dah satu garis panduan, kita tak boleh kata kita buat apa. Sebab bila Nabi Adam AS turun ke bumi, sebab dia. Sebab itu adalah takdir, memang takdir lah, Allah Ta'ala tetap dah. Yang keduanya, kalaulah tidak turun ke bumi, menunjukkan bahawa tidak dapat lahirlah Nabi Khatamul Anbiya, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ketika Nabi Adam diceritakan dah, ada dah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zuriat itu telah hadir pada tubuh batan Nabi Adam alaihi salam. Allah buat belaka dah. Sebab dalam syurga boleh beranak tak? Tak boleh beranak dalam syurga. Dalam syurga tak boleh beranak. Dah beranak mana? Dunia. Dah kalau dah turun dunia, tak boleh beranak lah. Dalam syurga bukan tempat beranak. Dalam syurga tempat berseronok-seronok. Dia tak ada beranak. Beranak ni barang sakit. Tanya orang puang masa dia ngandung. Nak ngandung pula? Ambul. Orang puang tengah ngandung, kita tanya, nak ngandung pula? Dia ambul. Lepas beranak lagi, tanya lalu. Lepas lahir anak tu, azam semua cukup dekat belakang dah. Pada baby tu kita buat belakang dah perkara sunat. Tanya bini kita, ngandung pula lagi? Ambul. Nak apa sambung? Sakit beranak ni. Dia tolak awal lagi dah. Jadi bila gitu, tak ada dalam syurga. Barang sakit tak ada dalam syurga. Dah barang dunia ni barang sakit. Ada sakit, ada senang, ada susah, ada payah, sebagainya dalam dunia. Dunia ni berlawanan semua, ada semua. Susah ada, senang pun ada. Tapi yang senang tak, bagaimana lazat di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi gitu, bila turun ke bumi, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir waktu supaya kita tak kata bahawa Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah ni tidak benar. Pelawak. Sebab apa? Sebab Nabi Allah, Rasul Allah, itikad dalam hati kita memang tak benar pelawak. Benar belaka. Sebab dia adalah Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi tentang iman. Nabi pun sebut menjadi rukun iman. Beriman kita percaya pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, dan beriman kepada qadar dan qadar Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk. Ada rukun iman ni. Itu kita kena ngaji akidah ni. Akidah baru temu. Kalau ngaji syariat, ada setengah kitab tulis, ada setengah kitab tak tulis. Kalau kita ngaji akidah, maka temu benda ni. Beriman pada Allah, percaya pada Allah. Percaya ke mana? Percaya ke mana? Pada Allah Ta'ala. Ulama buat satu-satu. Nak kenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Bukan kenal Allah Ta'ala ni, ada orang kenal ke Allah Ta'ala dengan jenah atas jalan zikir je lah. Nak mayang pang tinggal, tutup aurat tak tutup. Ada orang gitu. Zikir-zikir ingat, anak bini rumah tinggal. Nabi SAW naik ke bukit Jabalun Nur. Ke bukit, satu bukit yang di luar daripada kota Mekah, untuk Nabi SAW. Nabi buat benda. Nabi buat benda. Keluar tu daripada rumah Rasulullah, berjalan ke Jabalun Nur. Sampai di sana, Nabi duduk dalam gua Hira. Hak mula-mula wahyu pertama. Sebelum pada wahyu pertama turun kepada Rasulullah, Nabi ni jalan pergi ke gua Hira untuk duduk di sana beribadat pada Allah Ta'ala, mencari Tuhan yang sebenar. Yang mana Tuhan yang menjadikan alam ini, yang membuat segala-galanya. Nabi duduk situ di gua Hira.
Tak. Tapi Nabi dia situ, Nabi terus dah balik semula ke rumah dia. Kita buka kitab-kitab sirah, Nabi berulang alik. Pergi balik. Bukannya tapa duduk situ, khalwat situ, duduk senyap tu. 3 bulan dah turun-turun. Kan gitu. Dah Nabi ulang alik. Tak. Khadijah bawa makanan pula pergi sana. Tak. Khadijah bawa makanan. Tak. Satu-satu ulang alik semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab pada rumah Nabi balik kau. Tu Rasulullah. Takkan kita keluar kita apa senyap tu, dah ingatkan anak bini rumah. Itu salah kita. Tak. Melainkan kita 10 beg tinggal dah beras. Tak. Gula 3 beg. Tak. Teh saja 5 supik. Cukup lekat takkan gas 5 tong dah tinggal rumah. Tak. Kita pergi khalwat. Boleh ada masalah. Kerana kita telah tunaikan tanggungjawab kita. Anak-anak bini kita nak akan ada masalah. Tinggal ada pitih bagai ni, ada masalah. Ini jadi masalah pada kita, keluar dah ingatkan anak bini, kita duduk sana saja. Itu menjadi salah pada kita dah. Lepas tu Nabi nak kenal Allah Ta'ala, dah duduk betapa, duduk khalwat di Gua Hira, sehinggalah turun wahyu yang pertama, sehinggalah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril tanya pada Nabi ni tentang iman. Satu-satu tanya. Satu-satu Nabi tersebut kenal Allah Ta'ala, kenal guana i'tiqad dalam hati secara jazam, sungguh-sungguh, tidak ada sedikit ragu-ragu dalam hati. Kenal malaikat, kenal guana malaikat, 10 malaikat yang wajib kita kenal. 10 malaikat tu wajib kita kenal. Mikail, orang sebut, aku jumpa Mikail di kedai makan. Mikail mana kau? Ada kedai makan ni. Malaikat. Bodoh je tu maknanya. Mana dia boleh tengok malaikat? Tak boleh tengok, kita mata kasar ni dah boleh tengok malaikat Allah Ta'ala. Dengan mata kita dah tengok. Maknanya tidak kenal malaikat. Orang yang kenal malaikat, maknanya Mikail duduk kedai kata. Orang tu takkan malaikat. Kalau orang sebut dalam kitab, Mikail sekian. Oh kenal. Kita kata tu malaikat. Ni orang boleh beza, maknanya dia kenal tu. Kita kenal 10 malaikat tu wajib bagi kita. Jangan buat barang-barang 10 malaikat. Orangnya ramai-ramai tu asal kira lah. 10 ni wajib. Ketua-ketua malaikat Allah Ta'ala. Orang sebut malaikat Jibril, kita kenal siapa dia Jibril. Malaikat Malik, apa dia malaikat Malik, kita kenal. Malaikat Firdaus, malaikat sendiri, kita kenal paling-paling kurang. Jangan kita tak kenal langsung. Masalah tak kenal ni dah menjadi dosa kita. Dan beriman juga kita kepada kitab Allah Ta'ala. Kitab Allah Ta'ala ni kalau disebut oleh ulama lebih kurang dalam 104 termasuk suhuf. 104 ni dak ijma', ni lemah saja, pandangan yang lemah. Maka boleh berpegang tak? Daya pegang tak apa. Dah kitab Allah Ta'ala banyak tak? Banyak, tidak terbilang. Tak. Cuma hak 4 wajib kita belajar. Hak 4 wajib kenal. Dalam 4 tersebut, satu saja cara tafsir kita wajib tahu. Benda Al-Quran Karim. Hak 3 lagi, Taurat, Zabur, Injil, kita kenal padang dah. Kenal ke mana? Mana tahu ni dah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya orang warim satu kitab pada kita. Kitab Taurat kita nak percaya tak? Kita pun buka belek. Belek. Lain macam dia. Tak sama dengan syariat Islam. Contoh belek. Kata kitab Taurat, kalau Taurat warna gini. Dalam bahasa Melayu pula. Maknanya kita kenal tu. Bila kenal, memandai dah. Terlepas dah kita dari segi kewajipan kita kenal kitab Allah Ta'ala. Tu cara dia. Paling-paling kurang. Kitab Injil. Apa Kristi yang bawa. Ni kitab Injil asli. Dia kapi. Bini bagi kita asli kitab Injil. Takkan kita buka, ya dah, betul ni. Ini kalau kita betul tak kenal kitab Allah Ta'ala. Kitab Allah Ta'ala yang tidak diubah, tu hak sebenarnya. Hak asal dia. Kitab Allah Ta'ala. Wa rusulih, rasul-rasul Allah Ta'ala wajib kita percaya. Nak percaya mana dia apa kan, tak pernah kenal, tak pernah tengok, tak pernah jumpa dah mana.
Dah kenal guana dengan cara kaedah Nabi SAW sebut satu-satu dah pada kita. Waktu kenal Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Allah. Yang wajib kita kenal sungguh-sungguh 25 orang Rasul. Ada lain 100,000 lebih. Ada 313 orang Rasul wajib tak kita kenal. Itu sekadar angka saja. Yangnya kuat, pendapat yang kuat ramai lagi lebih daripada yang disebut. Ada kerana dia dalil-dalil yang datang, dalil yang dhaif, dalil yang lemah. Bila lemah kita tidak boleh bawa hujah. Ada. Wal yaumil akhir, iaitu hari akhirat, kita kenal. Kita tahu kita benar dalam hati kita adanya kehidupan selepas kematian, maka ada kehidupan mizan, ada yang sirat dan sebagainya. Ada. Wa tu'mina bil qadri wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Ada beriman kita kepada qada dan qadar Allah Taala, hak baik ke hak buruk kita beriman. Percaya sungguh-sungguh berlaku rebah tanggal rebah. Inilah ketentuan daripada Allah dalam hati. Bukan sebut ke mulut bukan i'tiqad. Dah. Ni dah. Siapa masa berlaku dah. Nak orang ni dah Allah takdir dah kita zina. Poli kita kat bukan rasa kita kat. Mana kamu buat gini ni? Dah Allah takdir dah kita kena takat keluar nak guana. Ada jenis orang gini. Sedangkan masa sebelum kena takat tu Allah bagi dua pilihan dah. Nemu nak keluar ke mu tambah. Bagi dua pilihan dah. Bila bagi dua pilihan, kita boleh pilih nak mana? Satu hal satu. Rasa nak duduk dalam kebinasaan pada Allah, dia. Kamu nak duduk dalam keadaan yang dibebaskan oleh Allah Taala, boleh juga. Macam kita nak bagi masjid, pagi tadi bangun pukul 5.30. Kejut-kejut, subuh dah ni. Nah, kita beri dua pilihan. Allah Taala beri. Pertama nak pejam mata mula ataupun nak bangun mandi-mandi siap-siap untuk pergi sembahyang. Dah, betul tak? Dah dua pilihan ni Allah seksa dah di dunia. Ada azab dah. Maknanya kalau mu tidur mula, maka Allah Taala akan angkat hati cuah muka masjid. Ada gitu? Dak. Bila dak, maknanya diberi pilihan. Bila sampai kena dah, takkan kita nak menyalahkan takdir Allah Taala. Ni amal orang salahkan takdir. Bukan salah, kita nak supaya hati kita ni bila berlaku Allah Taala takdir dah begini. Semuanya datang daripada Allah. Hati bukan mulut. Jangan buat dalim ni. Banyak orang buat dalim ni. Nak apa jadi gini dah, nak orang ni takdir dah. Nak biar hati kita. Apa jadi gini, hati kita ni kata Allah Taala yang tentukan. Baru ingat pada Allah Taala. Lalu qala, kata malaikat, sadaqta, benar apa yang kamu sebut wahai Rasulullah. Itu nak sebut pada kita dua benda, kita kenal Islam dan juga iman. Ada benda ni dalam diri kita, dalam perbuatan kita, maka kita adalah orang yang beriman pada Allah Taala dan juga orang Islam, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi hadis ni, qala akhbirni anil ihsan, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu seterusnya lah. Kerana hadis ni yang begitu panjang dah mati sekali harum. Insya-Allah. Jadi sekadar inilah sedikit sebanyak, moga-moga Allah Taala berkati kita semua. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang kurang daripada yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.